So today, saya nak fokus straight away how to promote QM dekat TikTok. Straight away. Kalau you nak fokus, kalau you nak promote tentang QM, tak payah dah promote tentang anak-anak kita, family kita, tak payah. The account straight away tentang TikTok saja, tentang QM sahaja. Sebab saya dah try dah. Saya punya account, whenever saya post pasal saya punya family, pasal saya punya anak-anak, dia punya view dia slow. View dia ratus-ratus je, ataupun 1,000-2,000 saja, tak banyak. Maksudnya orang tak berminat tentang kita punya family. People don't want to know about our personal life. Kalau you nak fokus pada QM, terus your video is all about QM. Jangan campur. Saya punya video, dulu ada tak? Ada jugalah saya punya account saya tu, video anak-anak saya. So what I did was, Abang Jo, our next speaker, dia dah pesan kat saya. Dia cakap jangan delete video-video yang tak berkaitan. Jangan delete sayang. Tapi kita hide saja. Kita boleh hide. Kita boleh sembunyi. Okay? So next. Okay, so today agenda kita nak discuss, tadi dah cakap sikit tentang saya. Then first kita nak cari macam mana nak dapat kita punya 1,000 followers. Kat awal ni kita sebenarnya tak perlukan followers yang beratus-ratus K pun. Kita nak 1,000 saja. Sebab once kita ada 1,000 follower, TikTok akan bagi kita, akan buka satu special column dekat kita punya profile kita untuk kita masukkan link. Iaitu yang kedua ni, Linktree. Linktree ni free, buat free. Yang ni nanti Abang Jo akan ajarlah cara-cara nak buka dia, semua free. Okay. Bila kita letakkan Linktree dalam kita punya bio kita, dalam profile TikTok kita, orang boleh contact kita. Sebab TikTok dia sangat-sangat pantang. Dia betul-betul pantang kita promote, kita sebut pun tak boleh nama-nama social media yang lain. You sebut WhatsApp ke, you sebut Facebook ke, Instagram ke, Telegram ke, YouTube ke, tak boleh. Kalau dalam you punya video ataupun you punya gambar kat TikTok tu ada kecil logo, number phone, alamat rumah you, barcode ke anything yang privacy, dia akan ban you ataupun dia akan sekat video you tu. Sekat tu maksudnya view you sikit lah. So bila view you sikit, orang tak boleh nak tengok video you, orang tak kenal lah tentang you. So orang tak akan register QM dengan you. Jadi penting untuk kita faham ya, dekat TikTok ni penting. Ya Allah, sorry. Buat Amira termute tu. Okay. So saya nak kata dekat TikTok ni dia tak macam perangai macam kita dekat Facebook dengan kita dekat Instagram. Dekat Facebook, Instagram kita boleh sebut je any social media yang lain. Kita boleh sebut nama-nama social media yang lain, boleh. Tapi di TikTok satu kepantangan besar. Dia tak suka orang share tentang social media lain. Dia nak orang TikTok stay kat TikTok sahaja. So kat TikTok kita tak boleh nak tulis nama phone kita. Tak boleh sebut pun. Tak boleh letak logo pun. So tapi special dia kalau you ada 1,000 followers, TikTok akan bagi you speciality. Iaitu you boleh letak Linktree yang free ni. Dekat Linktree ni lah you letak, you sumbat semua you punya details. Number phone you, cara nak register, link nak register QM, semua kat situ kat Linktree. Alright? And then saya akan ajar juga how to answer DM dekat TikTok ataupun dekat WhatsApp. Sebab once you dah start ada followers, even 1,000 pun, orang akan start DM you, tanya you, Assalamualaikum, QM ni apa? Salam, macam mana nak mula? Assalam, ini sifat emas macam mana? Orang akan start question you. Kalau you baru follower 1,000, you akan ada banyak masa untuk jawab soalan. Lama-lama bila you start ramai followers, you takkan ada masa banyak untuk nak jawab soalan ramai-ramai macam tu. So I bagi shortcut untuk how to answer dekat TikTok dengan juga dekat WhatsApp. Alright? And then saya akan juga sentuh sikit lebih tentang personal coaching. Okay? Sebab semua saya punya klien dekat TikTok ni, walaupun dia DM ke apakah, saya akan terus divert dia pergi kepada WhatsApp. Sebab dekat TikTok ni, dekat DM pun, you tak boleh sebut nama phone you tak boleh nak bagi link apa-apa YouTube, tak boleh. Even dekat DM TikTok pun dia sangat-sangat restrict. So saya tak suka explain dekat klien saya melalui DM. Saya akan kata kat dia, boleh contact saya dekat number sekian-sekian. Macam tu. Okay, so saya akan divert all of people yang ask me to my WhatsApp. So dekat WhatsApp baru saya akan personally coaching dia. Walaupun saya time tu ada 30 orang tengah queue WhatsApp, saya tak reply, saya akan personally coaching seorang-seorang. Saya akan entertain seorang-seorang. Kena multitask lah. Okay. Ada yang saya akan buka kat laptop, untuk saya buka WhatsApp, untuk dekat phone sikit. Kita kena ada a few gadgets lah untuk kita multitask bila kita dah banyak-banyak klien. Alright. And then group coaching. Okay. So nanti saya akan share tentang tu semua. So next. Okay. Straight away dekat TikTok. Macam mana kita nak dapat 1,000 followers. Some of my friends dah dapat 1,000 followers. Bila saya dah ajar, I teach them the teknik yang sama.
Dan dia dah berjaya dah dapat 1,000 follower. Senang, dalam 3 hari pun ada yang dah dapat dah 1,000 follower. Padahal selama ni dekat Instagram, dekat TikTok cukup susah nak dapat. Tapi dekat Instagram, dekat Facebook cukup susah nak dapat. Tapi dekat TikTok senang, you ikut ini 5 step yang I akan bagi ni. Yang pertama sekali, teknik kita follow back orang. Dekat profile TikTok you dekat atas tu, profile kanan kita belah atas, akan ada button tapak kaki. Ada macam tapak kaki tu ataupun dia akan keluar number. Klik kat situ, akan ada list orang yang dah pernah buka profile you. So maksudnya dia dah pernah berminat nak tengok profile you. Jadi dia akan tinggalkan jejak kat situ. So what you can do is you klik ada button follow back, follow dia. Follow dia balik. Maksudnya orang tu dah berminat nak kenal you. So you apa you buat ialah you pergi terus follow dia. So later kalau dia belum follow you, dia akan follow you balik. This is how kita increase kita punya followers. Itu satu. Itulah saya buat hari-hari. Pagi saya check, tengah hari saya check, petang saya check, malam saya check. Bukanlah saya duduk 4 jam straight away. Selang-selang 3-4 jam saya check lah siapa yang ada skills, siapa yang ada masuk punya profile ni. Saya follow dia balik. Alright? And then ni adalah 5R di VTT. 5R nanti saya akan tunjuk live dekat TikTok saya. So 5R. R maksudnya rukun. Apa benda-benda yang wajib kalau you pergi kat orang punya video kat TikTok, ini 5 benda yang rukun yang wajib you buat dekat video-video orang tu. Okay? Dekat TikTok allow kita untuk follow quota maksimum 200 orang. Ni. Dia allow you follow 200 orang per day. So kalau sehari you follow 200 orang dekat video orang, so 200, hari pertama 200, hari kedua 200, hari ketiga dah 200 lagi. So 200 dah 600 dah. Kalau 5 hari, 200 dah 1,000. 1,000 ni dia dah follow orang, at least half of that akan follow you balik. Itu I boleh garanti. Sebab orang kat TikTok ni, dia memang suka follow orang. Dia memang nak tambah followers dia. So, dia pun akan follow orang juga. Okay? So, gunakan kuota sampai habis ni. Sampai rapat ni, 200 ni. Sampai TikTok bagi you satu notification, you follow too much today. Then, you boleh stop follow orang. Itulah saya buat hari-hari. Saya akan follow orang sampai TikTok bagi saya reminder, dah follow too much. Saya akan stop follow orang. Every day. So, saya boleh grow dengan cepat. Dan tengok, like semua komen orang. Ni saya akan ajar nanti. Tengok video orang sampai habis. Wajib tengok video orang sampai habis. Okay. Macam nak tengok video sampai habis tu? Sekejap, saya buka live dekat saya punya TikTok. Alright. Okay, nampak kan? Nampak ke? Okay. So this is, yang ni dekat saya punya desktop lah. Tapi lebih kurang sama je macam dekat phone. Okay. Alright. Dekat sini. Okay. Kalau you macam kalau let's say lah you baru-baru buka phone kan, terus buka TikTok. Okay. You kan dapat, there's a lot of videos. You see? There's a lot of videos. So apa maksud video bila saya kata tadi tu? Tadi saya kata buat 5R, 5 rukun tu apa? Rukun yang pertama, kalau you kat atas ni akan ada satu gambar profile dia dan gambar ada T. Kalau dekat phone ada profile dia dengan simbol T tambah. Tapi kalau dekat desktop dekat sini, follow. So kalau you belum follow dia dan ini adalah macam kalau you rasa account yang bagus, you okay, so you boleh tekan untuk follow dia. Itu yang pertama, rukun yang pertama. Okay. Saya cari video yang best sikit lah. Okay, macam ni lah, ini video yang bermanfaat sikit. Okay, first of all, kalau kita belum follow dia, kita follow dia dulu, tekan follow dia. Nampak dia yang saya tekan. So now kita dah follow dia dah. So now kita dah buat satu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, nampak tak tanda button love ni kali hitam. Kalau hitam maksudnya kita belum like video dia. Kalau you rasa video dia ni best, you tekan love. Saya tak tengok dah. Saya tekan love. Untuk masa saya the first sebulan saya kat TikTok tu, video apa pun saya akan tekan love. Saya tekan like. Saya akan bagi dia merah. Bila you tekan button follow, you tekan button merah, TikTok akan nampak you tengah buka engagement. You berminat dengan video orang ni. Okay? Tapi itu belum cukup. Lagi baik kalau you pergi tekan dekat komen ni. Nampak tak sini? Ada macam button macam ni. Okay. Tekan dekat sini. Tekan dekat komen dia. Inilah kata apa? Key utama saya boleh dapat followers yang ramai dan saya boleh dapat view yang tinggi. Saya punya kerja hari-hari, saya akan buka video orang dalam 2, 3, 4. Saya akan pergi kat tepi ni. Okay, saya akan pergi like. Nampak tak? Nampak tak ni? Ni. Nampak tak ni? Button love ni. Saya akan pergi like satu-satu ni. Komen orang ni. Dia memang nampak macam-macam buang masa. Ni. Button love ni.
Dia betul-betul macam wasting time. Saya pun masa saya first start TikTok tu kan, saya tengok sifu-sifu TikTok mengajar lah, abang Jol lah mengajar. Saya macam, biar betul takkan nak follow seorang-seorang ni. Macam orang kat komen ni, you tak payah follow dia pun tak apa. You just pergi like komen dia. Like. Inilah yang saya buat setiap hari. Macam kat sini ada 67,000 komen. Saya tak pergi like semua. Tapi kalau ada 100 komen, saya akan like semua komen. Sampai ke bawah, saya akan like ni semua-semua ni. Saya makan like. Bila you like komen orang ni, TikTok akan nampak yang macam you berminat dengan orang ni punya komen. Dan dia akan buka engagement kita dengan, contohlah kalau kita pergi like komen Collie ni, nama dia Collie kan. Bila kita like Collie ni punya komen, TikTok akan buka engagement kita dengan Collie ni. So akan ada tendensi lepas ni Collie ni akan nampak video-video saya. Walaupun dia bukan orang Malaysia, bila kita like video dia, okay, saya post pasal QM, dia akan ada tinggi chances untuk saya punya video masuk dekat dia punya FYP, masuk dekat dia punya for you dia tu. This is how saya dapat saya punya view tinggi. Saya pergi like ni, inilah key saya dapat ni, semua ni. Semua saya pergi like komen dia. Nampak macam ridiculous, but it happened to me, it's true. Betul. And then if you feel like, kalau macam saya, kalau saya rasa this video is very good, macam next time saya rasa saya akan berminat nak tengok lagi, saya akan tekan button ribbon ni. Sekarang kalau hijau, sekarang kalau hitam. Tapi kalau once kalau you berminat, ini adalah rukun yang ke 1, 2, 3, 4. Rukun keempat ni, you pergi tekan button ribbon ni. Akan jadi color kuning. So once you tekan button ribbon ni, berarti you save. Bukan save kat phone, save kat TikTok ni saja. So later bila you nak tengok balik, you boleh tengok balik. So senanglah macam tu. So bila you pergi like, bila you pergi komen, you pergi love komen dia, you pergi save dia punya favorite, and then you tekan butang anak panah ni. Tekan butang anak panah ni, lepas tu you boleh copy link, you boleh share kat WhatsApp, you boleh share kat Facebook. Kalau video-video yang QM yang best, I akan copy link ni, lepas tu saya akan pergi post kat saya punya WhatsApp status, kat saya punya WhatsApp group. Saya akan post. Bila kita buat semua ni, inilah 5R tu, 5 rukun. Rukun yang pertama, pergi follow orang tu. Kedua, pergi love dia punya video. Ketiga, kita pergi buka komen dia, kita pergi komen dekat dia dan kita pergi like komen-komen dia. Rukun keempat, kita pergi tekan ribbon ni, ribbon kuning, jadi color kuning supaya kita boleh save video dia. Dan rukun kelima, kita pergi copy dan kita share video-video orang tu. So TikTok, the more you give, the more you get. Bila you rajin pergi follow video orang, pergi love video orang, pergi share video orang, lagi TikTok akan push video you tu untuk orang tengok. Kalau you jenis yang macam malas lah, nak pergi like video-video orang, so TikTok pun takkan push video you. Kalau you rajin buat 5R ni, barulah TikTok akan push video you. Inilah saya punya rezeki. Saya fokus sebulan pertama saja untuk saya buat 5R ni. Bulan kedua saya dah busy, saya dah jarang dah buat 5R secara full, tapi saya akan still like komen orang. Tapi inilah 5R ni terpaling penting. Okay. Second pula, TikTok pula bagi you lagi another kota lagi 200. Tadi 200 tu untuk follow orang dekat dia punya profile, follow orang dekat dia punya video. Tapi dekat live pun, TikTok kan selalu ada live kan? Selalu ada live. So, bila you follow dekat live pun, we have another extra 200 quota per day untuk you follow orang dekat live tu. So, 200 people dekat video orang, 200 people dekat dia punya live, 400. Sehari quota you 400. Kalau you betul-betul buat 5R ni dengan follow orang dekat live dia, sehari 400, so dalam 3 hari you dah boleh dapat 1,000 followers. Dalam 3 hari, you dah boleh letakkan link dekat you punya bio untuk orang contact you. So macam nak follow orang kat live ni macam mana? Okay, sekejap saya tunjuk So pergi balik kat TikTok kita. Okay, tekan dekat live. Dekat phone you akan ada dekat button dekat atas tu tekan live kan. Kita tekan dekat live. Okay, carilah. Kalau let's say lah, you ada macam minat Sambil juga, okay? Juga. Okay, guys. Okay, mute. Right. Right. So let's say lah macam orang ni kan, you minat dia. Okay, klik untuk tengok live dia. Okay, dan dekat atas ni, okay, kita boleh follow. So kat sini pun kita boleh follow dia. So kita boleh cukupkan kuota. Saya mute dia. Okay. So dekat live kita boleh follow sampai 200 orang satu hari. Kita boleh follow dia ni. Kalau kita nak follow dia, tekan je follow dia tu. Okay. Second, yang paling penting ialah kita pergi kat sini ni.
Dekat you punya live atas tu, kalau dekat phone dekat atas belah kanan. Dekat desktop dekat tengah-tengah. Tapi cari button yang ada gambar orang ni dengan number. Klik kat situ. Okay, klik kat situ. Nanti akan keluar list-list orang yang tengah top view dia. You pergi, klik kat link ni dekat sini, dekat you punya phone you tu, klik kat atas tu. Katalah kat sini ada 800 orang kan. You boleh follow orang-orang kat sini. So satu live, kalau live tu ada ramai orang, kalau istilahnya ni ada 800 kan, TikTok akan tunjuk top 100 orang yang view. Macam kat sini top viewers lah. Okay. Dia akan tunjukkan ni. 100 orang yang paling top, yang tengah view dia punya live sekarang ni. So kalau kat phone, you kan klik kat sini, nanti dia akan keluar lah list-list viewer yang top. Top ni adalah orang-orang yang rajin bagi gift. Tapi you tak payah bagi gift pun. Semua yang ada ni semua yang free-free. You don't have to keluarkan duit, you tak payah. Okay, you pergi klik kat profile one by one ni, contohlah Apple Milkshake. Klik kat profile dia. Pergi follow dia. Ni saya buat. Lepas tu pergi pula kat orang lain. Iman Qayyum. Klik kat dia. Pergi follow dia. Buat sampai cukup kuota 200. Lepas tu pergi lagi ke orang lain. Syed Zainal ni. Pergi. Follow dia. Nampak macam, betul. Saya cakap kan, nampak macam wasting time. Tapi memang ni lah cara dia untuk you nak dapatkan cepat-cepat dapat followers. Okay. I buat ni sampailah habis ke bawah ni. I akan scroll sampai ke bawah ni. Sampai bawah-bawah sekali semua I akan buat. Sampai bawah-bawah ni semua I akan buat. Sampailah ke 99 orang yang terakhir. I akan keep on follow dia sampai cukup kuota 200 orang dekat live. Itulah yang I buat setiap hari. Dan memang menjadilah. Memang menjadi. Mungkin the first 2 weeks you tak nampak hasil dia. Tapi lepas sebulan hasil you follow orang ni, you akan nampak hasil dia. View you makin tinggi. Memang berbaloi lah cakap. Memang berbaloi. Okay. So now kita dah belajar macam kita nak follow orang kat live. So pastikan setiap hari tu habiskan kuota. 200 dekat orang punya profile, 200 dekat orang punya video. Dengan 200 orang you follow dekat live dia. So, I boleh cakap lah, bila I follow orang, at least separuh akan follow you balik. So the more you follow orang, the more orang follow you balik, cepat-cepatlah you boleh dapatkan 1000 follower tu. Dekat DM juga, you boleh buka kat DM. Dekat DM akan dapat tangan orang tweet macam ni. Dekat DM kan, kalau you klik kat DM, contoh DM Sekejap. You pergi kat atas ni, dekat kat ni. Ni tanda message ni. Boleh klik kat sini pun boleh. Kalau kat phone lah. Okay, akan ada akan ada list. Kat sini kan orang-orang yang rajin message kita boleh check. Kalau orang message kita, walaupun dia cuma hantar macam ni. Okay, walaupun dia cuma hantar lambang yang macam ni. Kadang-kadang orang dekat kita punya DM, dia akan hantar lambang macam ni. Lambang dia, bye-bye. Kita balas. Nampak macam it's a simple thing kan. Saya akan always balas orang. Walaupun dia tak tanya pasal QM pun. Dia tak tanya. Dia cuma hantar gambar tangan bye-bye je. Tapi saya akan balas. Usually kalau you ada masa, I akan mention nama dia. I baca nama dia kat sini. I akan mention nama dia. So orang tu akan rasa macam, wow, orang ni alert dengan nama dia. Dia pun akan rasa macam happy kawan dengan kita. Mungkin dia akan follow kita balik. This is how my style. I akan personalize orang tu. I akan try sebut nama orang tu. Dan I akan letak emoji kat hujung nama dia. Supaya dia akan rasa macam, dia ni happy je message I. Kita pun happy message orang bila kita panggil nama dia, kita letak emoji yang elok-elok kat dia. Alright. So, bila kita selalu macam kita, I sebut nama dia je pun. Dan dia pun balas balik dengan macam ni je pun. Tapi, this is how we see. But not what TikTok nampak. TikTok nampak, wow, Amira berminat nak kawan dengan Satya Sami ni. TikTok rasa macam tu. So, TikTok akan start keluarkan saya punya video-video dekat Satya Sami ni. Lepas ni, bila Satya Sami buka dia punya TikTok, akan always keluar saya punya video dekat dia punya For You. Dekat Satya Sami ni. So, this is how I gain a lot of view dengan followers. Jadi, semua benda dekat dia punya profile ni, you tekan, you godek-godek. Supaya you tengok, okay, ni ada button apa ni? Tengok example lagi. Cik Bulan Bintang ni. Kadang-kadang tu saya sendiri akan hantar ada ikon. Kita tegur dia. The more kita tegur orang, the more orang akan nampak video kita dekat dia punya For You. This is how kita betul-betul boleh increase kita punya viewers dengan followers. Macam ni, Siti Azila ni. Okay, dia tanya, salam, saya minat nak join. Macam mana ya? Ini typically yang you akan dapat. Bila lepas ni you rajin post dekat TikTok, this is the typical DM yang you akan dapat. Macam mana? So, saya akan terus divert dia pergi dekat Linktree.
Okay, saya cakap kat dia, saya akan mention. Again, I will mention nama orang tu. Sebut nama dia, you copy je nama orang ni, copy nama dia, and then letaklah sikit ikon-ikon yang cute-cute, yang macam buat orang tu rasa happy, buat orang tu rasa macam, dia bagi kita ikon. So kita ada extra effort kat situ. People see that we are putting extra effort, so people akan rasa happy untuk be our client. Janganlah just panggil, janganlah just hi kosong. So orang pun rasa macam dia ni message dia macam krik-krik je kan. So put extra effort kat situ, right? Saya akan divert saya punya client untuk terus saya suruh dia pergi daftar terus dekat saya punya bio ataupun kontak kita. So TikTok kan dia paling pantang kita tak nombor phone. So dulu saya selalu tak my phone number, saya tak full 019369, saya akan letak emoji kat ujung. Awal-awal TikTok tak detect. Dia tak detect, dia tak delete saya punya message ni. Dan saya tak kena community guideline. Tapi lama-lama bila saya dah start ramai followers, dia dah start block saya punya message. Dia dah start delete saya punya message. Sebabnya dia paling pantang kita letak phone number. Tu kepantangan dia. So saya buat trik baru. I put my phone number dalam turutan macam ni. So TikTok setakat ni dia tak detect lagi lah. Saya letak phone number ni. Dia assume this is just a number. So you pandai-pandai lah kreatif untuk letak number phone you. Sebab tak semua klien nak rajin pergi kat you punya bio. Saya cakap kat you, tak semua klien, kalau klien tu orang muda ataupun dia betul-betul nak buat QM, dia akan rajin lah pergi klik kat bio you untuk pergi cari phone number you. Tapi tak semua. So I put siap-siap my phone number. This kind of form. So orang akan faham, oh ni nombor phone dia kat ni. So dia akan try lah call. So directly orang akan terus pergi WhatsApp saya. Bila WhatsApp, senang saya nak guide. Sebab kat WhatsApp ni kita nak post link apa semua pun boleh. Tak ada rules and regulation. Okay. So this is how I layan my client lah. I akan one to one dekat WhatsApp nanti. And then bila once you dah start dapat 1000 followers, alright, you buat simple. You buat teknik-teknik 4 ni 3-4 hari for sure you dapat 1000 follower. So once you dapat 1000 follower, nanti Abang Jo akan ajar you macam mana nak buat link tree dekat you punya bio. So start, awal-awal tak payah lagi kalau nak buat video. Lepas you dah dapat 1000 follower ni, dah boleh start seriously buat video dekat TikTok. Series pun tak payahlah nak series yang macam kita nak kena record, nak kena beli lighting, nak kena beli kamera baru, tak payah. Saya pakai phone saya yang low quality. If you see my video saya semua yang low quality. Memang phone saya cikai, phone Android saja, bukan iPhone pun. Saya tak ada lighting, saya tak ada lighting, tak ada apa. Okay, tapi kita buat video yang sesimpel yang kita mampu. Try buat semua video like 15 to 60 second. Then my experience, I always tell story about my own experience. My story. This is how orang berminat. Sebab kita belum famous dekat TikTok. Dekat QM pun kita tak famous. So nobody akan tengok kita. Tapi kalau kita terus share tentang QM, orang akan swipe. Sebab orang akan rasa macam, ramai lagi yang akan share pasal QM ni. Swipe je lah. Sebab dia tak kenal kita. So buat self-branding dulu. So this is what I did. Saya share my own experience dulu. Macam mana saya start buat content meter. Macam mana saya boleh terjebak beli emas RM10. Saya share benda-benda basic. Yang benda-benda basic tu yang you tak payah nak fikir benda. So it's your own experience. Kan? So you tak ada lah rasa yang macam nak share apa ni, tak payah. Okay, alright. So dan yang penting sekali, okay, 2 saat pertama tu video you mesti menarik. The first 2 second tu you fikirlah, pandai-pandai dah fikir. Kalau ayat-ayat ni, kalau let's say lah ayat I cakap ni, orang akan swipe tak? You sendiri boleh rasa. Kalau tak best, orang akan swipe. Serius, kalau tak best, you punya the first 2 second tu, you boleh rasa, tak best ni, orang akan swipe ni. So you be creative. So cara saya nak selamat, saya akan always start my video dengan soalan. Bila soalan, for sure orang akan stay, orang takkan swipe saya punya video. Because orang nak tahu jawapan dia. I always start dengan kenapa ni kenapa orang sibuk ni I akan start macam tu. So orang macam akan stop and stare at my video, nak tahu apa jawapan dia. So carilah the best technique in that you boleh present. So this is the summary untuk buat video. Benda yang paling mahal adalah pengalaman you dalam content meter. Even you baru sebulan dekat QM, share apa experience you, siapa yang introduce kat you pasal QM. Masa dia introduce kat you tu, what makes you rasa macam nak register QM. Share, benda-benda kecil pun you share. Video-video macam ni, you tak payah nervous sebabnya itu your own experience. Share. Dan saya share memang basic company tentang JSA sikit-sikit. Memang tak payah go detail calculation, tak payah. Kalau you belum famous, jangan go through detail untuk orang pening. Just bagi surface sahaja tentang our product.
Dan paling penting fokus buat video tentang FAQ. Okay, FAQ ni you boleh Google lah dekat QM punya website pun ada FAQ. So saya punya, kenapa saya suruh you buat pasal FAQ? Sebab nanti dekat WhatsApp, okay, bila dekat WhatsApp, dekat DM TikTok, orang akan tanya pasal FAQ. People will ask you basic question. Inilah example question yang I akan dapat every day dekat TikTok DM ataupun dekat WhatsApp. Dia akan tanya GSA, GCA itu apa. So you explain, memang habis simple. Tak payah explain pasal spread semua, tak payah. Yang tu video lain. Spread buat video asing nanti bila you dah famous. Basic dulu. GSA ni minimum berapa? Long term, short term, ni. GCA ni apa benda? GAE ni long term, short term. Memang basic. Try buat video 1 minit sahaja. Jangan lama-lama. Nanti orang bosan, orang swipe. Okay? So orang kan always tanya, wajib tak beli emas setiap bulan? Always people ask me this kind of question. So buat video-video yang macam ni, yang FAQ. Kak, harga emas ni kat QM ni harga mana satu nak tengok sebab banyak harga. Orang tanya, QM ni scammer ke? Ada emas fizikal ke? QM ni apa? Minimum berapa RM? Semua ni adalah FAQ. So you, kalau you tak pasti nak buat video apa, buat video FAQ dahulu. Sebab apa? Sebabnya, bila orang tanya soalan, jangan type jawapan. Jangan tulis jawapan. What you can do, inilah yang I buat. Yang ni lah buatkan I punya video pun cepat naik dia punya view. Sebabnya when people ask me this question, I akan pergi dekat video-video I. Contohlah, these people ask me, tanya I, okay, emas fizikal ada tak? Saya tak jawab. Sebab I have more clients kat belakang ni tengah tunggu I untuk I nak jawab soalan apa kan. So what I did was, I go to my, sekejap mana page I. Okay, so what I did is, I akan pergi dekat page I, sebab I kan dah siap-siap buat video-video tentang FAQ. So, when they ask me about the physical goal, I pergi cari. I pergi cari. Mana dia video-video I yang physical goal tu kan? Saya cari. Mana physical goal? Ni, physical goal ni. So, kita pergi kat saya punya video ni, kita boleh copy link ni. Copy link ni, paste, bagi kat WhatsApp dia. So, nak tak nak, dia memang akan kena buka kita punya video. Bila dia buka video kita, naik tak view kita? View kita naik. Walaupun dia tengok tak habis, dia tengok sikit je kan. Dia kadang-kadang orang tengok tak habis pun. Tapi at least what we get is kita dapat view. Inilah yang the trick yang saya buat. Whatever question people ask me yang FAQ, I will never type. Saya takkan type jawapan. Saya akan copy saya punya link video, bagi kat dia. So sementara nak tengok video tu, saya boleh layan klien-klien lain. This is how I multitask. Sebab because I have so many clients. So in the meantime, okay, you ask me about physical goal bar. Okay, I copy paste ni, I bagi you video, you tengok Ustaz for 1 minute. In the meantime, I layan klien lain sekejap. Nanti I come back to you. This is how I multitask. Kena be smart lah. Alright? So itu sangat penting. Buatlah video-video tentang FAQ ni. So FAQ ni lah yang membantu you untuk you faham basic QM dan untuk orang faham basic QM. Itu penting. Alright. And then last saya nak ajar, yang ni saya tak boleh tunjuk dekat live desktop sebabnya tak nampak. Tapi nanti you pick up phone you, bila you dah start buat video, okay, bila you dah start buat video TikTok, klik dekat video-video you tu, dekat ada 3 dot ni, klik kat dot ni, dia akan keluar benda ni. Okay, you kat bawah ni, you swipe sampai jumpa add setting. You klik dekat add setting ni, then what you can do is, you klik dekat ni, hijau ni, bagi dia jadi hijau. You klik add authorize. You authorize, maksudnya you allow TikTok untuk promote video you for free. You hijaukan button ni, button add authorize ni, you klik 365 days. Maksudnya you allow TikTok untuk promote video you selama 1 tahun. Percuma. Tak payah bayar. Inilah yang Huda, our host, ajar saya. Yang ini juga membuatkan saya punya video cepat naik view. Because TikTok tolong promote saya punya video. Saya kan tak ada duit masa saya awal-awal buat QM dekat TikTok ni. So saya buat semua-semua yang free. Tak pakai duit sesen pun. Dengan ni, cara ni, TikTok akan start. Dia akan ambil kita punya video, dia akan pergi hantar PM kat seorang-seorang our friend. Dia akan PM kat our friends kita punya video. So nanti bila our friends buka DM dia akan nampak link ni. Dia akan nampak macam kita send. Padahal kita tak send pun video kita. TikTok tolong send untuk dia bagi dia tengok. Oh, branding lah ni. Cara percuma. Ini penting Yang ni bahagian ni sangat-sangat penting. Sebab dia percuma. You buat je sini.
Walaupun video you rasa macam tak best ke apa ke, you buat je. You will never know the potential. Okay. How TikTok boleh go and promote you punya video. Okay. So, nak cakap as a summary ni dah my last slide salah. Okay. Summary dia ialah tengok apa yang buat adalah simple. You fokus buat followers sampai 1000. Fokus nanti buat link dekat you punya bio. Fokus buat video-video yang berkualiti yang FAQ. Yang this video you guna untuk jawab question-question bakal klien you. So from the video, you boleh dapatkan bagi you punya klien jawapan yang singkat dan padat. Orang senang faham. Kalau macam ada orang yang dia suka type kan. When you answer in video, maybe orang boleh faham lebih detail. Sebab you explain orally. Alright? And then, jimat masa kita lah. Jimat masa I pun macam sempatlah nak layan 5, 6, 7 clients on the spot. Okay. At the same time, you layan klien you, account TikTok you grow. Sebabnya view naik every time dia tekan dan buka link tu. Alright? So kita dapat 2 in 1. At the same time, bila kita punya klien dah register under us dan dia dah start nak cari orang lain, nak suruh join Fundamental, klien kita belum buat video TikTok. Klien kita belum pandai share, belum pandai explain. So what they do is they will copy our video, they will copy our link and share dekat orang lain. So this is how kita dapat juga view kita naik. So bila view kita keep on naik, senang kita FYP. Bila senang kita FYP, lagilah ramai orang register dengan kita. Alright? So dan saya pun akan link saya punya social media. Maksudnya saya akan copy saya punya link video saya ni, saya akan paste kat semua. Saya akan promote kat saya punya WhatsApp status everyday, kat saya punya group WhatsApp, Telegram ke, FB ke, kalau IG you ada. Copy link video you everyday. Kalau Leslie hari ni you buat video, copy dan pergi paste kat semua social media you. Untuk orang tengok. Saya cakap sekarang ni kan, ada tak tulis dah WhatsApp status, ada tak type dah. I buat satu video, I pergi post kat semua social media I. And video I memang view tinggi. Because kita post kat semua social media, orang akan tekan. Orang akan tengok. So inilah yang dikatakan serampang 4 mata. Lebih kurang lah. So this is the summary. Sebulan saja. Sebulan you ikut cara yang I buat ni, yang dah berjaya. Minggu pertama, okay, you target followers you baru dalam 500. Tak ramai tapi okay. First week tu no rush, relax. Kalau you kerja, before pergi tidur, before pergi kerja, try pergi like komen orang, pergi share orang punya video. Alright? Then pastikan tengok video orang sampai habis. Okay, the first week target dapat 500 client, dapat 500 follower pun cukup dah lah. Okay, then first week mungkin you belum confidence. Tak apa, tak rushing untuk buat video. VTT ni adalah video TikTok. Tak rushing, tak payah buat lagi. You relax dulu. Okay? Kita in progress dulu. Minggu kedua. Okay. By right 2 weeks, you dah boleh dapat 1000 followers kat TikTok. Bila dah dapat 1000 followers, you boleh start buat video TikTok. Buat video dia simple sahaja dan start masukkan you punya link tree. Okay. So bila dia start masuk link tree, what you can do is, you can still buat 5R tu dan increase punya followers. At the same time, you akan start receive DM ataupun klien daripada QM. Because now you dah ada link tree kan. Orang dah start boleh klik link tree kat bio you tu. So orang akan start DM you. Okay. And then minggu keempat yang dah seterusnya, you continue buat apa yang I ajar 5R ni, you punya followers akan keep on bertambah. Bila followers makin bertambah, klien pun akan bertambah. Kau tengok kan saya punya, this is actually my last slide lah. Ni slide yang terakhir. Kau tengok saya punya followers tak ramai. Cuma 9,000 lebih. Tapi daripada 9,000 tu, I get 1,000 klien TikTok. So kalau you aim you nak 100 klien, you kena ada at least 1,000 lah. Ataupun at least 2-3,000 lah klien kalau you nak 100 klien QM tu. So lagi ramai followers you, lagi ramai klien TikTok you. Clear tak? Ada soalan tak? Saya nak bawa check dekat komen kejap. Ada soalan Mira. Mira, Copy your video link. Ke tak confident nak buat video. Yes, boleh. Kat sini tak pasti ada ketak. Kita boleh stitch tau. Sekejap saya tengok kat sini Kita klik kat sini. Kat mana nak stitch Sekejap. More. Sekejap. More. Tak ada kat sini. Tapi kalau dekat bawah-bawah ni, dekat bawah dekat phone ada bila you stitch. klik video Pakai orang, phone. you boleh stitch ataupun you boleh duet. Kalau you belum confident, okay, you boleh duet dengan video. You just macam
orang tu punya video, you just macam angguk-angguk, gelak-gelak macam tu pun dah boleh dah. Kalau you macam malu-malu. Okay. Ada soalan tak Jad? I nak baca. Apa lagi soalan? Adalah beberapa soalan Mira. Okay. Udah tolong baca. Untuk Mira kalau tunjuk terus tunjuk yang macam mana Mira buat link tree tu Mira terus. Sekejap. Saya buka. okey, saya mohon partisipan ikut flow Mira tau. Sebab kita nak kejar masa. So sekarang kita akan baca terlebih dahulu soalan yang telah ditanyakan oleh partisipan dekat ruangan chat terlebih dahulu. Nanti kejap lagi bila kita allow untuk buka mic, baru buka mic. Boleh eh? Okey, Mira ada soalan. Untuk add authorization tu, video kita boleh promote percuma once dapat follower 1K ke? Tak. Tak ada followers pun boleh buat. Yang tu tak ada kuota. Inilah link yang saya cakap tu. Inilah link yang kita aim untuk kita buat kat kita punya video, dekat kita punya profile kita. Ni link ni. So link ni adalah link tree. Kalau you Google, you boleh nampak kan? Kalau you Google, kita cari klik link LINKTREE. Dekat link tree Okay, memandangkan Mira dah sentuh pasal link ni, soalan ditanya, adakah mana better, mana lebih baik buat link tree ataupun landing page? Yang kau satu link tu. Okay. Ini saya punya link tree. Nampak kan saya punya link tree? Bila orang klik link tree saya, okay, kita open. Maksud dia landing page yang ni kan udah kan? Yang ni. Ni kan? Ya, betul. Kita punya consultant page. Itu pun boleh. Itu pun boleh juga. Tapi saya prefer link tree sebab I can put a lot more here. Saya boleh letak saya punya WhatsApp, saya punya Instagram, saya punya TikTok. Dia lagi link tree ni, you can put as much link as you want. YouTube you boleh, Telegram semua boleh. So kat sini bila orang klik saya punya link contoh tadi kan. Tadi orang klik saya punya link ni, dia akan pergi dekat link tree saya. So dia boleh klik kat sini. So bila dia klik kat sini, dia akan nampak ni lah landing page yang Content Meter sediakan khas untuk semua konsultan Content Meter. So orang boleh terus register kat sini kalau dia nak register. Dia pun boleh tengok ada nama phone saya kat sini. Kita siap ada number staff whatever lagi detail. So orang pun akan yakin dengan kita. Okay. And then kat sini pun ada saya boleh letak terus. Ya. Buat link tree tu. Macam mana? Okay. Pergi kat Google. Ada WhatsApp tadi. Pergi kat Google, tulis link tree, LINKTREE ni. Okay, lepas tu tengok kat atas ni, yang ni pun boleh. Ataupun ini pun boleh, link tree ni. Carilah link tree ni, klik. Lepas tu kat sini link tree ni, tulislah. Katalah kita rasa macam kita nak buat nama kita link tree Datin Amira. Contoh, kan? So kita boleh try tengok. Dah ada tak orang pakai nama tu? Kita tengok sekejap So because saya dah register, dia akan keluar saya punya lah. Tapi kalau belum ada orang claim nama tu, you can proceed untuk guna nama tu. Okay. So dekat link tree ni you boleh masukkan as much link as you want. Yang ni link untuk register, link untuk WhatsApp, link kita punya konsultan kita. You just tekan dekat button purple ni, add link. Lepas tu masukkanlah apa-apa link yang you nak, link YouTube you ke apa ke, add. Lepas tu nanti dia akan keluar kat sini. Terus appear. Appear. Okay, contoh saya ambil satu-satu Saya tengok link Abang Jo contohlah. Okay, saya promote Abang Jo sikit Okay, ni kita punya Abang Jo, our next speaker. Okay, contoh saya rasa macam saya nak share video dia. So saya copy video dia. Contohlah katalah ini link yang saya suka kan. Saya copy link dia dan saya kat sini. Saya copy dan saya paste link yang saya nak letak kat sini. Dan saya add. Okay, bila saya add, dia akan automatic keluar dekat sini. Nampak tak ni? Ini dia akan terus tunjuk apa yang akan appear dekat saya punya link tree kalau orang tengok. The moment you paste video, a link, terus akan keluar kat sini. So dia keluar terus Abang Jo Zulkhairi macam tu.
So kalau macam you rasa macam nak post, you buat video TikTok yang you explain tentang generally tentang GSA, you boleh post you punya link TikTok tu dekat sini. So bila orang klik, orang tu faham, okay GSA ni apa semua kan. Any link that you want, you can put here. Dan kalau you rasa macam, tak mau apa lah, you boleh off kat sini, kat hijau ni, you boleh tutup balik. So nanti kat sini dia akan hilang. Nampak tak, dia dah hilang. And then you boleh klik kat atas tu ada appearance. You boleh pilih appearance ni. You boleh pilih sebab I pakai yang free. Tapi kalau you bayar pun lagilah comel-comel. You boleh pilih you nak design macam mana ni. Template macam mana ni. Boleh pilih. Nak kalau nak nanti dia akan terus keluar. Yang sambut hari ulang tahun kelahiran pada Boleh mute. So kat sini semua yang ni yang free lah. Saya buat yang free saja. Boleh klik. Kalau you rasa you nak yang color soft-soft pun boleh pilih. So Linktree ni sangat-sangat senang. You buat free saja. Okay. Buat kat sini nama you. Kalau nama ni belum ada orang, claim your Linktree dan proceed terus buat you punya profile. So once you dia ada link tu, ambil nanti link tu. Lepas tu nanti you pergi kat you punya profile. Katalah ni saya punya profile kan. View profile. Okay, ambil dekat klik kat edit profile ni. Masukkan Linktree nanti dekat website. Tak kat sini, tak ada. Nanti akan kita boleh masukkan kita punya link dekat dia tulis website. Dekat phone ada. Dekat bawah ni dia tulis you boleh masukkan link untuk website you, masukkan Linktree you tu. Okay. Tapi Linktree ni senang, dia free je, Jangan risau, tak payah bayar apa-apa pun. Kalau dia minta you bayar, you just klik ambil yang free sahaja. Soalan ni tak? Saya nak tengok soalan jap. Kena proceed dengan Abang Jo dulu. Ada yang minta izin untuk kongsikan video Mira. Untuk boleh. Kalau dekat TikTok, content creator tu dia boleh buat setting. Kalau content creator tu dia kalau you klik untuk share, boleh, you boleh klik copy. Maksudnya content creator tu allow you, bagi you share. You tak payah minta izin dah. Tapi kalau content creator tu tak allow, dia akan tutup privacy. So you tak boleh share. Kalau you klik tak boleh share tu maksudnya dia memang tak bagilah. Tapi kalau you klik tu boleh, maksudnya dia bagi. Tak payah minta izin pun. Share je. Boleh je. Okey Mira, ada soalan ni. Adakah kita kena like, share video yang berkaitan dengan QM saja atau boleh any random videos? Random. Sebab dekat TikTok ni kita punya aim, kita nak cari klien as strangers as possible, as random as possible. So jangan pergi. Kalau saya kan masa awal saya nak up dulu, saya tak follow video-video orang, video-video orang QM. Saya akan pergi komen, like video-video orang yang bukan QM. Sebab kita nak cari crowd yang belum join QM lagi. You pergi Betul. follow orang yang bukan QM tu. Kalau pergi like video orang QM, tak dapat klien, dia dah ada klien dah pun. Jangan kacau orang QM awal ni. Dia pergi like orang-orang yang bukan QM dahulu. Ada soalan bertanyakan ni Mira, macam mana kita nak tahu video TikTok kita FYP? Yang saya tahu ni kalau saya salah betulkan saya Abang Jo. FYP ada 3 jenis. Ada yang macam I don't remember the exact term, tapi dia ada FYP kecil, FYP sederhana dengan FYP besar. Kalau yang sederhana tu kecil, I think around below 5k view. Kalau you ada view below 5k dalam 1k, 2k, 3k, 4, 5k is FYP kecil. Kalau FYP tu dalam range dalam 30k view dia is a medium punya FYP. Kalau you ada 100k view is big. Itu memang FYP yang besar. Itulah 3 level FYP. Alright. So saya rasa setakat itu saja kita menjawab sebab saya tengok randomly soalan dah pun terjawab. Linktree dan Beacon ni mana lagi okey? Saya buat dua-dua, saya buat Beacon tapi tiba-tiba Beacon tak boleh. I don't know why. Something is wrong. Saya buat Linktree senang sikit. Okey je mana-mana pun. Yang as long as dia boleh appear kat you punya bio link you tu. Hashtag FYP perlu ke letak? Yes. Amira. Okay, saya lupa pasal hashtag. Hashtag ni tak payah letak FYP, dia tak membantu pun. Bagi saya lah, dia tak membantu pun. You specific target you. Contohlah kalau you buat video tentang GSA, siapa target you? Kalau GSA ni you target orang-orang yang macam kurang berkemampuan, you target, you hashtag lah, you hashtag B40, you hashtag beras mahal. Because orang-orang macam ni lah yang akan search this kind of hashtag. Hashtag beras naik,
hashtag telur mahal, hashtag dah tak hashtag apa dah tak ada apa subsidi. All these orang-orang yang tengah mencari isu-isu macam ni adalah orang-orang yang susah. So you can indirectly you akan attract crowd ni untuk join you buat pasal GSA. Kalau video pasal GCA, kalau saya punya video pasal GCA, saya akan hashtag student-student universiti. Saya akan hashtag UiTM, USM, URA, IIUM, KPTM, semua universiti saya akan hashtag. Ataupun sekarang kalau saya dah mati idea, tak pasti saya akan hashtag semua negeri-negeri dekat dalam Malaysia. So that's why I have so many clients from all over Malaysia. Saya punya hashtag, kalau if you see my video, my hashtag banyak gila. Sebab saya akan letak at least 14 negeri dalam Malaysia. So you see my clients ada kat Sabah, Sarawak. Padahal saya tak pernah pergi sana pun. Tapi my clients is from all over Malaysia because saya letak hashtag. So jangan sia-siakan ruang hashtag jangan main letak aja hashtag tu. Kalau boleh tu, kalau you dah tak tahu nak letak apa, letaklah negeri-negeri dalam Malaysia. Letakkan semua 14 negeri-negeri dalam Malaysia. Macam tu. Kalau ambil video Mira, perlu tak kita edit supaya tidak sama 100%? Yes, wajib edit. Sebab kalau you tak edit, view you tak naik. TikTok takkan push video you. Edit at least sikit lah. Macam depan-depan tu boleh edit tulisan ke apa ke. Boleh je. As long as ada sikit edit pun dah okey dah. Tuan Abuza kata TikTok ada limitation hashtag. Betul. Tapi setakat saya buat ni tak ada lah limitation pun. Still orang kata apa, dalam range yang dibagilah. Dan bila you buat hashtag tu, contoh you buat hashtag I buat hashtag Kelantan. Dekat Kelantan dia akan keluar so many option. Kalau Kelantan saja dia akan keluar how many view tepi tu 1.4 million. Ataupun kalau kita hashtag Kota Baru akan keluar tepi tu 1.3k sahaja. So pilih yang lagi tinggi orang guna hashtag tu. Jangan pilih hashtag yang cuma ada 4 orang guna. Janganlah, tak berbalik lah you letak hashtag tu. Pilih hashtag yang tepi tu ada tulis berapa ribu orang guna hashtag tu. Lagi ramai orang guna hashtag tu, pilihlah hashtag tu. Kalau macam negeri pun macam kalau you pilih Kota Baru, Dah setengah bulan. ya kalau pilih negeri kan, kalau pilih Ajarlah dia ni. Ya Allah, tutup mic tu. Jangan sampai udah kick keluar dari Zoom ni jangan ganggu speaker kita. Aduh, hai. Tapi itulah nak cakap, tak apa alah masalahkan kita kan. Okey. Tapi kalau nak pilih hashtag pun pilih hashtag yang tinggi penggunaan dia tulis kat tepi tu. Kalau you ambil hashtag yang macam baru 100 orang guna, tak ada point jugalah. Macam tu. Because saya housewife, I will always use hashtag housewife, hashtag work from home, hashtag side income, hashtag job part-time job in Malaysia. All those things memang orang akan cari. Guna macam ni yang terus specifically target pada you punya audience. Macam tu. Faham tak? Kalau you polis, hashtag je lah, hashtag polis. Nanti orang polis akan baca, ada GSA kita punya chairman QM ni polis lah. You gunakan semua sources yang you target tu siapa. Kalau you rasa nak target cikgu, you know what GCA kan, target cikgu. Hashtag cikgu, hashtag sekolah menengah, hashtag sekolah rendah, hashtag cikgu, hashtag Pegarah. betul. Saya gunakan semua. Saya fikir, okay, kalau this video is about syariah, saya akan hashtag Mufti, hashtag KFC, hashtag Penang, hashtag Maybank. Kenapa? Sebab our syariah advisor pernah jadi mufti, pernah jadi syariah advisor untuk KFC, pernah jadi syariah advisor untuk Maybank. Kita relatekan dengan apa yang info yang kita nak sampaikan dekat dalam video tu. Jadi janganlah hashtag yang bukan. Video pasal GA, lepas tu pergi hashtag Siti Nurhaliza. Tak boleh lah macam tu. Tak sampai kat target. Puan Mira. Ya. Sekarang Puan Mira masih lagi suri rumah ke? Ya. Ya. Tapi CEO dah kan sekarang? CEO perangai-perangai tu lah. Okey, kurang Puan Mira, semasa Amira mula FYP dekat TikTok ni, berapa kekerapan Mira buat video dalam sehari? And then boleh tak bantu kita cadangkan dekat sini masa yang bersesuaian dan berapa kali sepatutnya kita post video dekat TT? Kalau ikutkan sepatutnya the best is you aim 300 video. Dekat your profile tu you kena ada
the best is 300 video. Tapi the more you achieve 300 video, the more lah you dapat viewer. Sebab TikTok ni lagi you banyak video, lagi dia akan push video you pergi ke orang. Kan. Tapi saya dulu saya tak mampu nak buat macam tu. So what I did was saya akan dalam sehari saya akan record 4-5 video. Shoot terus serentak. That's why you can see kat saya punya video saya pakai tudung yang sama aja. Sebabnya saya record waktu yang sama. I will record 4-5 video tajuk yang berbeza. And then hari ni saya post satu. Esok Macam post satu. hasil. Macam tu. So macam you jimat time. You just take one day untuk you nak record few videos, then post satu. So seminggu tu tak payahlah nak record hari-hari. Macam tu. Okey. So saya rasa setakat itu saja untuk kita menjawab soalan-soalan yang ditanyakan tu. Budak, Nanti, saya rasa King Star ni Datuk Zam itulah saya duduk rasanya. Datuk Zam. Datuk Zam ni antara orang yang mengajar saya tentang teknik untuk physical approach orang secara fizikal. Nanti saya share later. Datuk Zam memang hebat lah bab approach orang fizikal ini. Dia bagi flyers ke orang, pergi pantai bagi flyers. Macam tu. Syat. Hmm. Okey. So untuk sesi Mira sudah tamat sampai di situ saja, betul tak Mira? Betul. Sambung dengan Abang Jo. Okey. So kita nak panggil Abang Jo. Abang Jo ataupun